Right, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so kita start market outlook kita sekarang. Right, so hari ini 16 bulan 2, 2024, macam biasa kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. Okay, so boleh fokus hari pasaran di Amerika Syarikat dan juga UK pada dalam petang nanti. Okay, so untuk gold, so kenapa ada lonjakan di dalam barisan ke emas semalam? So semalam siapa yang tengok Telegram ataupun Telegram pada Instagram saya ada buy juga di dalam pasaran komoditi emas kerana ianya membuat pembentukan bottom reversal. Okay, so itu adalah hint yang pertama di mana akan adanya perubahan arah trend sama ada dalam semitra waktu ataupun jangka masa singkat. Okay, so untuk gold membuat lonjakan harga dan didagangkan semula pada paras 2,000 US dollar per ounce lepas data ekonomi Amerika Syarikat dilaporkan bercampur ataupun mix menyebabkan kejatuhan nilai mata wang US dollar dan juga kadar faedah pound jangka masa 10 tahun sekaligus menyebabkan paras harga komoditi emas melonjak semula. Dan paras harga didagangkan di dalam keadaan downtrend channeling dan telah membreakout daripada paras sokongan bullish kuno dan act as a support area. CCI berada di paras oversold. So bermaksud dengan sini the trend dekat dalam secondary trend ini, okay, secondary trend dalam keadaan bearish, okay, minor trend bullish, major trend masih lagi kekal bullish, okay. Apakah yang dimaksudkan dengan itu? So kalau you guys tengok on a monthly chart, high time frame, okay, it's still in a bullish momentum. Okay, so apa yang you guys nampak kat sini, kejatuhan sementara waktu ini hanyalah bersifat sementara saja. So this could be a short-term retracement to the downside due to high interest rate, okay, dan interest rate masih lagi belum turun dan sebagainya telah menyebabkan kejatuhan nilai di dalam paras harga komoditi emas. Tetapi ianya saya jangkakan hanyalah bersifat sementara sahaja, tetapi berpotensi untuk melakukan kejatuhan lanjutan. Kalau kita lihat dekat sini, ianya telah pun membuat peaks and trough yang semakin lama semakin rendah, dan kalau kita menggunakan konsep channeling, is still traded in the apa orang panggil this channeling area, okay. Dan paras harga juga gagal disokong oleh beberapa sokongan teknikal, terutamanya daripada bullish Kumo Cloud dan adanya Tenkan dan juga Tenkan dan juga Kijun Cross. Okay, dan price is below daripada paras harga, paras sokongan tersebut. Dan paras harga juga ahead of Kospan and CCI buat masa kini berada di paras oversold. That's why kalau kita lihat menggunakan downtrend channeling ini, upper and lower downtrend channeling ini can act as a support or resistance area juga. Okay, so kalau you guys tengok kat sini, dia mengalami lonjakan semula harga selepas mendapat sokongan di paras, sokongan downtrend channeling, dan seterusnya di time frame yang lebih rendah, terutamanya di H4, you guys akan nampak dia membuat bottom reversal. So that's why akan adanya lonjakan harga disebabkan oleh perubahan arah trend sementara waktu. Tetapi kalau kita lihat daripada tempoh jangka masa panjang, ianya masih lagi kekal ataupun berpotensi untuk melakukan kejatuhan lanjutan. So kalau kita kaitkan dengan daripada tempoh jangka masa panjang punya fundamental, buat masa kini kadar faedah masih lagi kekal tinggi, jadi ada potensi untuk dia memberi tekanan kepada pasaran komoditi emas untuk satu tempoh jangka masa medium hingga panjang. Sekiranya Federal Reserve melakukan penurunan kadar faedah, kita akan lihat kenaikan semula di dalam paras harga komoditi emas, ataupun pelabur akan keluar daripada pasaran komoditi emas dan terus melabur di dalam pasaran equity yang memberikan pulangan lebih tinggi daripada pasaran safe haven. Okay, dan untuk net gas ataupun future gas asli ini telah pun jatuh kira-kira 5% pada hari Rabu tempoh hari, dan kepada paras yang terendah 3,5 tahun akibat pengeluaran hampir pengeluaran yang tinggi, pengeluaran yang rendah dan pengeluaran yang tinggi dan seterusnya. Kalau you guys selalu masuk market outlook saya selalu jelaskan natural gas ini seasonal driven asset ataupun aset yang digerakkan oleh musim cuaca. Okay, permintaan pada waktu kini tidaklah banyak seperti waktu musim sejuk. Jadi disebabkan oleh itu, produksi keep on
keluarkan net gas tetapi permintaan berkurangan. Jadi apa yang berlaku, permintaan yang berkurangan telah menyebabkan penstoran di dalam net gas ini menjadi tinggi dan seterusnya harga akan didagangkan secara rendah. That's why kalau kita lihat pada tempoh hari, kenaikan, kalau anda dapat tengok di dotted line, ini semua kenaikan pada musim sejuk dan seterusnya mengalami kejatuhan selepas tamatnya musim sejuk. Dan seterusnya paras harga net gas ini dipacu oleh sentimen berkenaan Russia dan juga Ukraine War pada 24 Februari 2022 tak salah saya, okey. Dan seterusnya mengalami kenaikan yang agak tinggi sebelum mengalami kejatuhan semula. So kalau based on Dow theory concept pun, this is an accumulation phase, trending, distribution phase, trending phase down. So currently kita mungkin berada di paras bottoming dan dia akan accumulate balik for a longer period of time, at least sampai pertengahan tahun sebelum adanya kenaikan semula. So kalau you nampak kat sini, all this dotted line is the highest price untuk musim sejuk kerana permintaan akan menjadi tinggi. Okey, dan net gas ini 6 bulan naik, 6 bulan turun. Itu sifat dia. Okey, kerana permintaan pada musim sejuk akan berlaku pertengahan tahun sehingga bulan 11 ataupun bulan 12. Selepas itu, paras harga akan jatuh semula. Okey, dan benda ni it's just a cycle. Right? CCI pun berada di paras below zero dan currently dekat paras oversold lah. Okey. Dan kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran pun masih lagi berpotensi untuk melakukan kejatuhan lanjutan, tetapi tak adalah sampai negatif territory. Okey, kemungkinan besar sehingga sen-sen ataupun $1 dan sebagainya. Untuk tempoh jangka masa panjang, apa yang kita boleh jangkakan akan berlakunya kejatuhan daripada segi paras harga. Dan kalau kita lihat pada tempoh hari, dia try untuk rebound semula selepas mengalami rapid downfall, but then dia gagal untuk breakout daripada 14 degrees angle fan line, okay, daripada gun fan line ini, dan seterusnya mengalami kejatuhan semula disebabkan oleh kurangnya permintaan di dalam pasaran. Alright, so itulah yang berlaku buat masa kini. Okay, so ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada saya sekarang. Oh ya, jangan lupa pada belah malam nanti kita ada webinar berkenaan moving averages. So, siapa-siapa yang nak join, dipersilakan. Ianya adalah percuma. Nanti saya akan bagi link dekat dalam Telegram dan sebagainya pada jam 8 malam sehingga 9 malam. Okay. Right, so sekiranya tiada apa-apa soalan, sampai di situ sajalah sesi untuk hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga esok pula minggu depan. Dan terima kasih. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat siang.